Assalamualaikum semua. Hello. Kali ni kita nak buat seperti yang beza sikit. Kita nak buat berborak pasal pengalaman yang kita pernah ada. Nas kali ni bersama dengan Azim. Assalamualaikum. So kita Kenalkan diri dulu kan? Kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azim. Apa lagi? Umur berapa? Umur 27. Berasal daripada Gombak. Ya. Okay. So kali ni apa yang Azim nak ceritakan pasal pengalaman seram yang pernah jadi ke Azim? Pengalaman seram sebenarnya saya tak pernah mengalami secara apa orang cakap nampak benda tu terus lah. Okay. Jadi kalau perasaan macam tiba-tiba beremang tu tu selalu lah. Tapi bulu-bulu badan. nenek bulu. Tapi apa yang saya tahulah ataupun apa orang cakap ini apa perasaan saya lah. Kelebihan orang yang rabun, mungkin kalau kita tak pakai spek kita tak nampak benda tu. Betul lah, ada kemungkinan tak? Betul juga. Sebab selalu kita tak pakai spek, tapi rasanya macam kan selalu kalau bulu meremang tu kan kita benda tu ada. Kita tak rasa lain kan. So kelebihan orang tak pakai spek tu bila rasa benda tu bulu semua dah beremang, jadi kita tak nampak benda tu. Betul. Itu setuju. Tapi bulu beremang tu memang selalu lah. Tapi saya ada macam dekat rumah saya pun akak-akak saya macam diorang pernah ada kejadian pengalaman. Tapi untuk diri saya, kalau stay dekat rumah saya kat Gombak tu, saya tak pernah mengalami lah. Tapi orang lain yang masuk rumah tu, even kakak saya yang tak stay situ pun, diorang pernah nampak gitu. Oh, jadi cerita ni daripada pengalaman orang. Saya dengar apa yang diorang cerita dekat saya. Kalau pengalaman diri saya tak pernah. Dan saya nak share lah pengalaman yang terjadi dekat orang yang berdekatan dengan saya. Macam tu lah. Okay. Cerita dia sekarang dia jadinya dekat mana? Okay. Yang pertamanya, kakak saya yang nombor 4, dia terjadi kat rumah. Dia memang duduk luar daripada kawasan kita orang lah. Maksudnya dia duduk jauh. Dia duduk sendiri lah. Dia rumah sendiri. So kadang-kadang dia duduk rumah kita tu lah. Macam weekend dia orang akan stay kat situ untuk 2 hari je tu. So masa awal-awal kita pindah dekat kawasan tu memang kawasan baru. So bila baru bina ke macam mana? Taman tu taman baru. Penduduk pun tak ramai. Penduduk tak ramai lagi. So ada beberapa rumah je. So rumah saya tu antara yang terawal lah kita orang duduk. Okay. Sebelah pun kosong, belakang kosong. Sebab tu hari tu kita orang kena rompak. Sebab kita je ada kat situ. Faham tak? Memang kawasan tu hotspot untuk rompakan dulu pasal awal lah. Sebab kalau nak tahu tempat dekat mana, tempat dia ada dekat tu. So kejadian ni masa kita memang kita je family kita orang ada kat situ kan. So memang sunyi lah kawasan tu. So bila malam-malam tu diorang sampai, lepas tu diorang tidur. Memang malam tu hari first diorang stay kat situ. Macam kita orang dah seminggu, dia baru first day tidur kat situ. Tak, kita orang dah pindah awal lah maksudnya. Okay. So kita orang tak ada apa-apa. Tapi bila kakak saya datang, dia kena tindih. Dia kena tindih lah. Dia tidur, lepas tu dia kena tindih. Okay, itu satu. Dia tindih dia buat apa-apa tak? Kena tindih lah, dia nak bangun dia macam, dia kan tidur menyarap. So dia rasa badan dia orang kena tindih lah. Fun fact, hantu tindih. Tak tahu lah hantu apa. Selalunya orang panggil, dalam bahasa Inggeris dia panggil sleep paralysis. Ada kita tidur and then kita sedar kita tak boleh. Dia orang ada clinical term untuk benda lah tu, tapi itu juga ada sebab kita ada pengaruh daripada mitos orang Melayu mengatakan benda tu hantu tindih.
Tapi dari sign pun dia kata benda tu bukan hantu kan. Dia ada punya sign, dia ada kita begitu sekarang dia kita cerita pasal cerita seram. Okay, so kita nak seramkan keadaan ni, panggil dah hantu tindih. Hantu tindih. So kena tindih. Lepas tu dia sedar. Dia dengan suami dia tidur. Di masa dia sedar tu, dia rasa macam kena tindih. Lepas tu dia baca-baca lah ayat-ayat. Lepas tu dalam 1 jam juga dia kena tindih tu. Lepas tu dia baca surah, dia baca ayat kursi. Lepas tu terus boleh bangun. Masa dia bangun tu pagi tau. Dalam pukul nak dekat subuh dalam pukul 4 lebih tu. Sebelum subuh lah. Jadi akak tahulah dia punya kelemahan tu hantu tindih ni ialah dia tak boleh nak ikut kita baca, dia akan pergi. Bila dia selagi dia boleh ikut kita baca, selagi tu dia takkan pergi. Tapi bila dia dah tak boleh ikut apa yang kita baca, dia akan tinggalkan kita. Kemudian jadi bagi siapa-siapa yang rasa macam malam terjaga, lepas tu rasa kena tindih tu, korang bacalah ayat-ayat apa yang korang boleh baca. Ingat yang korang ingat. Selagi korang boleh baca, korang baca. Bila korang dah lega tu, maksudnya dia dah tak boleh ikut dah kita punya ayat. Okay, saya teruskan Okay, lepas tu dia bangun pukul 4:30 pagi macam tu. Dia pun tidurlah dekat luar. Disebabkan hari dalam minggu tu kita kemas rumah, so bilik pun tak ada katil lagi. So kebanyakannya semua stay dekat ruang tamu. Sebab ruang tamu tu ada aircon. So adik-adik saya semua, ayah dan mak saya di dalam bilik lah. Adik-beradik semua kat luar. So akak saya yang tidur kat bilik tadi tu, sebelum ni dia tidur bilik belakang. Lepas tu dia dah kena tindih tu, dia pun keluar tidurlah dengan kita orang dekat ruang tamu. Okay, masa tidur dia takut lah tu. Dia takut. Suami dia tidur kat bilik, tinggal lelaki dekat rumah. Tinggal lepas tu dia tidur dengan kita orang. Dia cerita lah, masa dia tidur tu memang kat ruang tamu akan nampak dapur. Masa kat dapur tu, masa dia tersedar, dia memang dia kan kena kacau kan, kena tindih tu. So dia nak tidur pun dia macam teringat-ingat macam tu. Jadi dia terbayang-bayang. Lepas tu dia cerita, dia kaki dia menghadap dapur. Okay. So dia terpaksa tengok dapur tu. So bila dia tengok dapur, memang pintu dapur tu dia sampai ceiling tau, tinggi. Pintu dapur sampai dia tak ada pintu lagi. Dia macam nak laluan ke dapur. Okay. Masa dia tengok tu, laluan tu memang gelap lah kat dapur kan. Okay. Lepas tu tiba-tiba dia nampak benda warna putih. Dia menyerupai hantu pocong lah, dia cerita hantu pocong. Nampak macam pocong. Tapi macam dia pocong pun tak pasti lah. Dia tak pasti sebab benda mamai kan. Tapi hantu pocong tu dia nampak tinggi dari pintu tu kan sampai ceiling kan, nak ke dapur tu kan. Hantu pocong tu sebesar pintu tu. Lebih daripada pintu tu ke sebesar pintu tu? Tinggi kepala dia sama dengan ceiling. Sama dengan ceiling. Lebih kurang atas daripada 10 kaki lah. So dia nampak hantu pocong yang besar. So bila dia cerita kita orang tu, bulu roma dia semua naik lah. Okay. So dia tutup mata, baca surah apa-apa. Bila dia buka mata, hantu tu dah tak ada. Benda tu dah tak ada, benda putih tu. Lepas tu dia pun beranikan diri nak pergi ke dapur tu, nak tengok ada apa. Sebab dia tu berani sikit. Bila dia tengok kat dapur tu, ada tingkap tau. Tingkap tu rumah kita orang tu kan dah siap kan. Kat luar rumah kita orang tu memang ada pagar lah. Pagar apa macam tu? Macam pagar kampung tu ke? Kan rumah, keliling rumah tu, pagar keliling rumah. Pagar keliling rumah. Pagar dawai tu. Pagar dawai. Tapi pagar besi lah. Okay. Lepas tu memang tingkap tu bukan tingkap yang ni, tingkap yang macam ni. Tingkap yang tolak punya, bukan sliding lah. Bukan sliding. Yang tolak. Lepas tu malam-malam tu memang cahaya dari luar lah, cahaya bulan. So kita nampak juga kat luar tu kan. Masa tu bulan mengambang lah. Tak tahu lah bulan mengambang apa, tapi tapi ada cahaya jalan lah, cahaya jalan. Okay. So nampak cahaya masuk lah dari tingkap tu. Masa dia tingkap tu dari tingkap tu dekat dapur. Kan dia kan nak pergi ke dapur kan.
tingkap tu daripada dapur, Tak, tapi tingkap tu dia dekat- punya tingkap tu terang dekat dia tu dapur. sampai ke depan. Maksudnya kan tingkap kat dapur kan cahaya dari luar kan masuk kan. Masuk dapur. So ada dah reflect cermin tu. Okey. Bila dia tengok reflect tu, dia nampak ada orang lari dari belakang dapur tu pergi ke depan. Maksudnya daripada tingkap dapur tu dia nampak Ada orang lari. Ada orang melintas kat situ tapi lah. orang tu lari. Dengan bunyi tapak kaki. Okay. Lepas tu, tapi orang dia cerita orang tu lari macam kita kan bucu kan. Pagar tu kan bucu. Tapi dia nampak orang tu lari macam dia lari straight tau. Faham tak? Dari belakang tu dia lari straight. Sepatutnya kalau dari bucu kan dia mesti belok kan, dia lambat sikit kan. Ni dia nampak macam orang tu lari straight. Kiranya dia pagar tu dia lintas pagar Dia lintas tu terus pagar tu. straight lah. Lepas tu dia terkejut lah. Lepas tu dia lari kat ruang tamu. Lepas tu dia tengok dekat luar. Dia pergi dekat pintu utama rumah kita orang tu. Dan kalau kita luar kan dapur kat belakang. Kalau orang tu lari mesti dia akan lari dekat luar kan. Sebab dia ingat tu pencuri. Dia akan lari ke depan kan. Bila dia tengok kat luar tu tak ada apa-apa. Sebab dia buka tingkap dekat ruang tamu tu. Tengok pagar luar lah. Memang tak ada orang. Masa tu dia dah pelik lah. Lepas masa tu dia dah takut, dia terus tidur. Lepas tu dia tak tidur lagi lah. Pagi tu dia tak tidur. Pagi tu Dia terus baring, tutup mata, pakailah ayat, bacalah ayat apa-apa. kiranya benda dia berlaku masa antara pukul dalam waktu pagi lah, antara pukul 12 ke pukul 5 dalam pukul 3 ke 4 macam tu. Dia sebelum masuk subuh. Subuh kan macam pukul 5 lebih kan. Jadi orang panggil tu waktu puaka antara pukul 3 dan pukul 12 sampai pukul 3. Dia panggil dia gelar waktu puaka. Puaka tu waktu. So dia masa dia cerita tu memang kita orang semua takut lah. Memang dah 2 hari macam tu kita orang berkumpul. Masa dia nak balik kita orang berkumpul lah. Lepas tu dia cerita. Lepas tu kita orang takut lah sebab yang tinggal kat situ mak, ayah, saya, adik 2 orang. Memang kawasan tu kan sunyi. So tinggal kita je. Dan kita orang pun takut lah. Jadi benda tu memang bagi impact tekanan betul lah kat orang. Sebab kawasan tu tak ada orang lagi. Dan waktu tu juga, dalam minggu tu juga rumah kita orang kena rompak. Tak tahu lah ada apa. Dia rasa macam ada kaitan ke tak? Rasanya tak ada kaitan, tapi tak tahulah. Kejadian buruk tu lah berlaku. Dia berlaku pada minggu yang sama. Jadi ada kemungkinan benda ni berlaku selepas rompakan ke atau sebelum rompakan? Sebelum rompakan. Lepas kemungkinan ni petanda lah. Petanda mungkin petanda. Mungkin lah. Lepas tu dah beberapa tahun kita orang tidur, dah stay kat situ. Taman tu pun dah ramai orang. Tapi tak seramai macam sekarang lah. Dia orang baru duduk. Taman perumahan baru. Kawasan tu macam ada orang nak renovate rumah macam tu kan. Kiranya lebih kurang jarak 2 rumah ke 3 rumah baru ada orang. Baru ada orang lah. Lepas tu waktu tu pula kejadian tu berlaku dekat abang ipar saya. Ni cerita lain pula. Ni cerita lagi satu. Rumah yang sama ke? Rumah yang sama. Rumah yang sama ke? Rumah ni berbantu tu. Masa dia kita orang weekend memang adik-beradik semua turun. Lepas tu masa abang ipar saya ni dia suka isap rokok kat luar tau. Standard tu. Tapi yang isap rokok dah tahu kan. Selalu nikmat je budak tu. Selalunya macam abang ipar dia akan tidur kat ruang tamu. Perempuan semua dalam bilik lah. So malam-malam tu abang ipar saya 2 orang tidur dekat ruang tamu. Tak ada kan. Tidur kat ruang tamu. Kita ada kacau gangguan bunyi sikit dekat area sini. Angin mungkin kita abaikan je. Teruskan. Lepas tu dia isap rokok dalam pukul 12 ke 1 macam tu lah. Kita orang semua dah tidur lah. Masa tu kita orang ada kakak saya bertunang. So malam tu memang kita orang semua melepak-lepak je. Jadi habiskan masa dengan family. Sebab kat depan habiskan masa ke atau membuang masa? Membuang masa. Lepas tu memang waktu tu kita orang semua penat. Baru habis basuh pinggan semua. So kita orang semua nak tidur awal tau. So dalam rasanya pukul 1 lah. Pukul 12 tu ada yang tak tidur lagi. Pukul 1 tu memang rumah dah gelap.
So tinggal abang ipar je yang jaga kat luar, yang tengah isap rokok semua lah dekat. Memang masa tu kan akak saya tunang kan. So ada kemah lah dekat luar tu. Kemah. Masa abang ipar tengah melepak, abang ipar dia orang tengah melepak dekat luar tu, tengah jaga kemah tu lah. Dia nampak ada nenek dekat rumah kita orang tu, memang seberang jalan. Dekat seberang jalan tu ada macam kebun tebu tau. Kebun tebu, okey. Dia nampak ada nenek dekat kebun tebu tu. Dekat dalam kebun tu. Dekat luar tepi jalan. Tepi jalan. Tapi sebelah bertentangan depan kebun tu lah. bertentangan dengan rumah kita orang. Dia macam tengok rumah kita orang. Menghadap. Dia pandang rumah kita orang. So abang ipar saya ni dia ada kelebihan lah, dia boleh tengok. Dia boleh nampak benda-benda tu tau. Okey. Masa dia nampak tu, dia terus masuk rumah. Dia terus bagi tahu ke ayah. So ayah terus keluar. Memang semua lelaki keluar, abang ipar dengan ayah semua keluar. Masa tu saya tak tidur lagi kat bilik saya kat belakang. Okay. Bila dengar diorang buka pintu, so saya pun menyebutkan diri nak tengok lah apa yang berlaku kan. Saya pun keluar. Bila saya keluar, memang sunyi sepi kawasan tu. Semua orang dah tidur lah, sunyi sepi. Abang ipar saya macam yang tadi tu dia dah pucat. Muka dia pucat? Sebab dia nampak nenek tu. Oh. Lepas tu dia beritahu ayah saya. So ayah saya pun macam nak tengok lah, ada nenek ke? Sebab dia cerita nenek tu pandang je rumah kita orang. Dia stay dekat situ. Lepas tu bila kita orang keluar, yang paling seramnya, dia je nampak, abang ipar tu je nampak ada nenek tu. Kita orang tak nampak pun. Jadi dia tunjuk lah nenek. Dia tunjuk nenek tu dekat situ, tapi dia tak nak pandang. Dekat depan tu nenek cerita lah. Okay, dia bagi tahu lah nenek tu kat situ. Lepas tu kita orang, saya lah, dia dalam 4 orang macam tu. Abang ipar 3 orang, ayah saya seorang, dengan saya 5 orang. Kita orang keluar rumah. Kita orang macam tertanya-tanya lah, macam ni apa yang terjadi ni, sebab kita orang tak nampak benda tu. Kecuali abang ipar saya yang seorang tu, abang ipar yang first tu, dia memang boleh nampak hantu. Lepas tu kelebihan dia. Kan, tu kelebihan dia. Lepas tu ayah bawa masuk dia dalam. Lepas tu dia macam dah meracau-racau sikit. Masa tu dia dalam gangguan emosi. Masa tu semua orang kat rumah tu bangun. Abang ipar saya macam, dia duduk tapi dia macam mula-mula dia senyap tau. Dia dah pucat. Lepas tu tiba-tiba dia macam orang tu dia macam jerit tau. Kita orang dah seram lah masa tu. Sebab jiran kita orang tu imam. Ada imam surau kat taman kita orang tu. Dia dengar bunyi abang ipar saya jerit. Lepas tu dia datang ke rumah kita orang. Lepas tu dia baca-baca. Alhamdulillah semua okey. Lepas tu besok pagi tu dia cerita yang nenek tu dia pegang tongkat. Dia pandang rumah kita orang. Tak tahu lah dia pandang abang ipar ke ataupun dia pandang rumah kita orang ke. Memang ustaz tu cakap yang rumah kita orang tu memang laluan jin. Laluan jin. Tapi bila dah ada penghuni tu, dia macam tak boleh lalu lah. Dia tak boleh lalu. Dia lalu rumah sebelah. Imam tu cakap lah. Jadi dia terpaksa mengelak. Tapi nenek tu dia memang penghuni dekat depan rumah kita orang tu ada satu pokok tau. Nenek tu memang duduk kat pokok tu. Tapi dia termenung tu sebab pokok tu kita orang yang tebang. Pokok dia dah dipotong. Pokok tempat rumah, maksudnya rumah nenek tu dah dipotong oleh kita orang lah. So nenek tu dia duduk atas pokok lah. Sebelum ni lah. Tapi kita orang yang tebang. Lepas tu dia macam marah lah. Lepas tu dia masuk dalam badan abang ipar. So nak jadikan cerita, itu pertama kali saya nampak, kita orang nampak abang ipar yang dia macam dia askar tau. Tapi bila dia jadi macam tu, dia jadi macam pelik lah, bukan dia. Kita orang terkejut lah tengok. Dia macam Islamik sikit. Tapi dia macam dia macam alim lagi lah. Dia macam alim. Tapi dia macam ni, dia macam bila kita tengok dia dah kena rasuk macam tu, bukan, tak tahu lah kena rasuk ke apa kan. Dia dah jadi orang lain tau. So kita orang terkejut. Tu pengalaman saya berhadapan dengan orang yang kena rasuk. Jadi dia boleh dikatakan dia punya impact daripada
Impact apa? santau dia tu daripada rasukan tu. impact daripada dia ubah dia punya personality dia lah. Personality. So dahsyat dia macam mana rasukan ni boleh ubah personality seorang. Daripada orang yang berani jadi orang yang lemah, daripada orang berani jadi orang yang takut, daripada orang yang kuat jadi orang yang lemah, daripada orang yang lemah jadi yang lagi kuat. Okay, yang tu jarang berlaku. Tapi jadi juga. Betul lah. Kan rasuk badan orang jadi kuat ada setengah orang yang kena rasuk dia, kalau kita nak ceritakan. Lagi-lagi perempuan dia lemah tiba-tiba kena rasuk jadi kuat. Saya pernah tengok ada satu kisah ni, dia jadi masa dekat mak pakcik saya. Anak perempuan dia rasuk. Anak perempuan dia kena rasuk time tu. Masa tu saya boleh dikatakan muda lagi, kecil lagi lah kalau ikutkan masa tu. Tapi saya tengok macam mana dia orang buat. Sebab masa tu nakal sikit kan, orang dah tutup pintu apa semua, suruh main dekat luar, kita still lagi tengok-jengok kat tingkap kan. Degil nak uzilah budak ni. Degil biasa budak. Masa tengok tu saya ingat lagi, saya nampak macam mana anak perempuan pakcik saya tu boleh angkat pakcik saya tu, dia campak ke tepi. Ya ke? Ya. Saya sendiri pun terkejut. Alahai perempuan lelaki, anak ni boleh angkat bapak dia campak ke tepi, mengamuk-ngamuk kat situ kan. Hebatnya. Tu saya baik dia suruh saya keluar, kalau dia suruh saya masuk sekali lagi dengan saya sekali campak. Lepas kejadian tu dah ada ustaz tu. So family kita orang pun dah tak adalah kena gangguan tu. Sebab ustaz tu macam kalau dia tahu rumah kita orang ramai, dia akan macam dia akan perhatikan kita orang punya ni lah. Kiranya ada orang tolong tengokkan kita orang. Imam tu lah yang tengok kan. Dia takut apa-apa berlaku kan. So sampai sekarang alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi macam saya cakap yang macam bila Roma naik, macam saya kan selalu mandi malam kan. Kan tak pakai spek. Rajin mandi malam. Kan tak pakai spek kita kan. Masa nak masuk bilik tu, kan bilik saya belakang. So kena lalu dapur. Dapur tu macam menyeramkan sikit sebab dapur kita orang besar. Dapur besar. Dapur kenduri kan ni. Kita orang tambah dapur. So besar. Masa dapur tu kan kita orang tutup lampu malam-malam. So memang naik lah bulu roma. Selalunya kalau melintas dapur tu berlari ke berjalan? Berjalan lah. Berjalan. Bukan berlari. Tak jalan. Ingat ke saya dulu kecil-kecil tu sama agak macam tu. Ada apa nak pergi ke bilik air kena melintas. Melintas dapur. Setiap kali malam aja berlari. Sampai je sebelum nak masuk dapur tu melari dulu. Lepas daripada tu baru berjalan. Rumah kampung rumah kampung. Saya dulu duduk kat rumah kampung. Jadi masa duduk kat kampung dulu, kes bila rumah banyak gangguan jin sebab dikatakan laluan jin tu kira dah banyak lah saya dengar. Benda tu memang selalunya untuk kawasan rumah baru, kawasan rumah kampung yang contoh macam tanah tu dulu kebun, kalau dah dibina rumah kat situ pun ada juga jadi macam tu. Kadang-kadang kejadian macam tu berlaku sebab mungkin kita kurang buat macam baca Yasin setiap ni ke. Kita macam dulu kan kawasan baru, so kita orang tak ada buat lagi macam tak mulakan lagi untuk baca Yasin setiap Khamis ataupun macam buat kenduri bacaan doa selamat ke apa kan. So baru dia beza dia dulu macam mana kawasan tu boleh jadi laluan jin. Dia tak tahu kawasan tu kan. Hutan selalunya tak ada orang. Kadang-kadang kubur lama. Kadang-kadang kubur daripada zaman Merdeka dulu, zaman Jepun dulu. Ada dekat situ. Tiba-tiba orang buat rumah situ kan. Tak tahu. Betul lah. Tu lah antara punca-punca kecil. Orang panggil apa tu? Urban cemetery kan. Kubur lama. Sebab orang zaman dulu orang kubur pun ada macam kita dulu. Kita sekarang ni kubur dah ada tempat khas kubur. Dulu diorang mana ada tak tanda pun. So dulu pun dia tak tanda. Paling tidak pun dia letak batu sungai tu. Lepas tu kan orang sekarang kan, yelah sekarang kan banyak yang buat rumah ni pengusaha apa ni kan, diorang mana ada ambil kisah sangat pasal tu. Tak ambil sangat dah lah tu. Lagi-lagi kawasan yang macam tenang kan, macam hutan-hutan tu, diorang main tempat je, diorang tak fikir apa-apa kan.
So Itu yang kita ada. Kita perlukan, kita kena ada satu macam survey community untuk buat mendalah tu. sepatutnya lah. Environmental survey. Diorang nak untung je. Kisahnya. Kisahnya. Tapi masalahnya kita lah yang kena tanggungnya kat situ. Itulah. Ada kalau orang nak tahu, lepas ni kalau korang nak beli rumah ke apa, Pastikan. kita sarankan periksa dulu Periksa dulu kawasan tu. Macam mana tanya orang kampung. Dan kita Tanya tanya orang orang kampung, kita boleh tempatan. tanya apa. Tanya orang tempatan kat kawasan tu lah. Ha. Apa yang ada kat kawasan tu, yang kadang-kadang kubur lama ke apa, ataupun peninggalan tapak-tapak apa, Jepun ke kan. Benda ni kita tak boleh nak elak. Tapi benda ni kita tak boleh nak buang, tapi kita boleh elakkan. Boleh elakkan. Benda tu memang Itulah. akan jadi. Macam sendiri kita dia masuk rumah baru kan. Kita tak tahu apa-apa, tapi dah start gangguan tu, sepatutnya kita start ambil tindakan lah. So tindakannya Tunggu sampai benda jadi teruk, kita nak ambil tindakan lah. tingkatnya mentingkatkan amal ibadat. Dia sebab sebelum ni situ tak ada orang. Sekali tiba-tiba dah ada orang duduk situ tiap-tiap hari lah, setiap masa. Lepas tu bila masa dia orang nak minta. Cuba bayangkan kalau jalan kosong kan, kita boleh lalu je, sekali tiba-tiba ada pula batu kat situ kan, kita boleh lalu jalan tu? Tak boleh. Sebut juga macam jin-jin ni, dia orang bukan ada otak ni, ada benda ni. So macam itulah kisahnya. Itulah pengalaman yang Ajar rasa besar lah kat diri. Yang bukanlah berlaku kat Azim, tapi berlaku kat family ahli keluarga. Tapi dia kira pengalaman yang bagi impact, Impact paling yang utara kan. So tu je lah cerita daripada saya berkaitan hantu. Jadi kalau boleh perbanyakkanlah ni nasihat ayah lah. Kalau boleh nak solat Jumaat kat rumah ramai-ramai, ataupun banyakkan baca Al-Quran kat dalam rumah. So supaya benda tu dapat kurang lah benda-benda yang pelik-pelik berlaku kan. So tu je lah nasihat daripada ayah. So apa lagi? Okay. Okay, tadi kita dah Tak seram pun, Kita dah dengar cerita daripada Azim tadi. Cerita dia agak menarik, agak seram. Ya ke? Kan? Seram. Dia cerita tu, cuba bayangkan kalau benda tu jadi dekat ahli keluarga kita sendiri, jadi kat depan mata kita sendiri. Betul, sebab benda tu first time berlaku. Kita orang tak tahu nak buat apa sebenarnya. Nasib baik ada imam. Cuba bayangkan. Azim kira nasib baik, dekat dengan rumah dia tu ada imam. Ada Cuba imam. bayangkan kalau korang tak ada. Korang nak cari mana? Takkan nak campak pula dia panjangan tu kan. Tak pun nak ikat dia dekat katil. Takkan nak update kat Facebook. Takkan update kat Facebook. Sebab tu penting kita mendidik macam mana cara mendakwah ni semua. Untuk elakkan, untuk keselamatan. Dia tak semestinya kita akan follow 100% macam tu cara dia. Tak je. Kita tengok pada keadaan, apa yang diperlukan. Bukan apa yang kita nak, tapi apa yang kita perlukan. Korek-korek dulu. Okay. So, buat masa ni je cerita yang kita ada. Jangan risau. Nanti kalau Azim ada lagi cerita baru yang dia nak share kan, kita akan sharekan kat anda baru semua. kita akan share lagi kat sini. Ya, betul. So apa yang korang perlukan, just stay on. Nanti kita orang apa-apa nanti dah buat betul. Tunggu. Siapa yang pernah berlaku benda-benda yang pelik-pelik dekat dalam rumah baru, boleh komen ataupun share korang punya experience tu dekat ruangan komen kat bawah. Betul. Betul tak? So nanti kita akan baca, ataupun siapa ada cerita hantu, Siapa yang ada idea tu cerita hantu yang nak korang boleh masukkan tag dalam kisah seram, akan masuk. nanti kita orang akan ceritakan. Ya. So, apa yang kita orang perlukan sekarang ni adalah idea untuk jalan cerita. Bukan jalan cerita tu sendiri. InsyaAllah nanti saya akan cari cerita-cerita hantu daripada akak-akak saya banyak. Lagi-lagi abang ipar saya, dia boleh nampak benda tu kan. So nanti saya tanya-tanya diorang, ke mak saya ke ayah saya ke kan. Boleh. Ataupun rakan-rakan saya lah, cerita yang diorang pernah berlaku dekat diorang berkaitan dengan makhluk-makhluk halus ni. Sebab banyak benda yang kita boleh cover. Benda alam ni bukannya yang kita kena percaya 100%, tapi kita boleh belajar pasal benda alam dia. Tapi Alhamdulillah saya tak pernah pun nampak benda tu. Kalau boleh saya tak nak nampak langsung. Kalau boleh tu elakkan lah. China pernah nampak ke? Pernah, okey dah. Okay. Nanti next. Next story cerita pasal Pernah tu tak pastilah. Ya ke? Kata pernah nampak kat office. Maybe. Seram. Okay. Assalamualaikum semua. Jadi
Jangan lupa like dengan subscribe. share, Apa-apa kita akan beritahu lah. subscribe Nas Design. Tapi yang penting Nah dia letakkan link dengan description untuk Ajim kat bawah. Jangan lupa like, subscribe dia. Ya. Dan apa-apa hal nanti Nah akan beritahu. Okay, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Nas Design. Nas Design. Bye. Bye-bye.